hadir jamuan waktu singkat. Dia bukan nak panggil kita sepanjang tahun. Puasa 6 boleh puasa sepanjang tahun. Puasa 6 adalah puasa sunat muakkadah yang boleh diqadha. Maka bermaksud dia boleh dipuasa sepanjang tahun. Ya. Imam Taqiyuddin As-Subki puasa 6, puasa sunat Syawal dalam bulan Zulqa'dah. Sebab meluahkan keluarga ya di dalam bulan Syawal. Ya. Jadi janganlah kita duk ni sangat. Oh, minta maaf lah, saya tak hadir dalam jamuan lah, saya puasa 6 ni. Ya. Ni duk kira-kira hari tak cukup dah ni. Ya. Sebab apa ni nak habis Syawal dah, tak cukup dah ni. Sebenarnya puasa 6 tu boleh puasa sepanjang tahun dengan niat qadha. Jadi puasa sunat Syawal, niat puasa sunat Syawal saja. Jadi jangan duk pening-pening. Ya. Orang nak bagi kita jamuan bukannya hari-hari. Ya. Syawal jamuan. Ya. Hari jamuan pun. Ya, nanti puasa lah. Maka ada orang yang langsung puasa raya kedua sampai 6 hari. Ada orang yang buat selang-seli dalam bulan Syawal pun hukum dia boleh. Ada orang yang buat 3 hari dalam Syawal, 3 hari dalam bulan lain pun boleh. Sebab puasa 6 puasa yang boleh diqadha. Ada orang yang langsung buat di luar bulan Syawal dengan niat qadha. Maka hukumnya boleh. Kan jadi solusi yang mudah. Ya. Sama juga. Qadha juga. Ya. Bahkan dalam mazhab kita yang ditinggalkan dengan sengaja itu lebih utama qadha daripada yang tak sengaja. Baik. Maka takdimkan yang tayyib daripada wasi'. Baik, kita balik sini. U'tiyat ummati fi syahri Ramadan khamsan. Ya. Berdasarkan khabar, ya, dianugerahkan kepada umatku pada bulan Ramadan 5 perkara, 5 anugerah. Ya. Thumma qala amma as-saniyatu fa innahum yamsuna wa khulufu afwahihim atyabu 'inda Allah min rihil miski. Fa innahum yamsuna bermaksud berpetang-petang. Ya, bermaksud ba'da zawal. Ya, daripada hadis inilah menunjukkan bahawa yang disuruh untuk kita meninggalkan siwak tadi itu selepas zawal. Kalau sebelum zawal masih lagi sunat untuk bersugi. Wal masa'u ba'da zawal. Dipandang baiknya ataupun ya harumnya bau mulut itu menunjukkan kepada ibqa'i ala qalbi ibqa'i, tuntutan untuk kita mengekalkannya. Maka fakurihat, maka dimakruhkan izalatuh. Ya, dimakruhkan kita menanggalkan ataupun menghilangkan bau tadi. Wa tazulul karahiyatu bil ghurubi li'annahu laysa bisa'imil an. Dan ya gugurlah kemakruhan bersugi itu ya dengan terbenamnya matahari. Sebab dengan terbenamnya matahari dia bukan lagi seorang yang berpuasa. Wa yukhadhu min dhalika anna man wajaba alaihi al-imsak li'aridin kaman nasiya niyat as-sawm lailan la yukrahu lahu as-siwak ba'da zawal. Maka diambil daripada kefahaman ini, daripada kefahaman ini kita dapat jana satu kefahaman yang lain, iaitu sesiapa yang wajib imsak, orang yang wajib imsak, seperti orang yang terlupa niat puasa. Dia terlupa niat puasa, tetapi esoknya bukan mentang-mentang lah dah terlupa niat, maka dia boleh makan sewenang-wenang ikut suka dia, tidak.
haram hukum dia makan, maka dia wajib imsak. Ya, dia wajib imsak, menahan diri sepanjang hari itu daripada makan dan minum. Bukan tak boleh makan depan orang saja, tak. Ya, seorang-seorang pun tak boleh makan juga, hukum dia haram kerana ikram kepada bulan Ramadan. Jadi orang yang terlupa niat, puasanya tidak sah, tetapi tetap juga dengan dia wajib imsak, tak boleh makan. Maka dengan sebab itu kalau kita tengok perbahasan ashab Syafi'iyah, antaranya seperti Imam Ibnu Hajar, ya, kita boleh tengok perbahasan dia dalam Fathul Mu'in. Macam mana Imam Ibnu Hajar mengatakan orang yang terlupa niat ni, dia sunat bertaklid kepada mazhab lain supaya puasa dia diterima. Ya, sunat dia bertaklid pada mazhab lain supaya puasa dia diterima. Sama ada bertaklid pada mazhab Maliki dengan pada awal bulan dia niat berpuasa sebulan. Ya, awal bulan niat puasa sebulan. Ataupun dia bertaklid pada mazhab Hanafi yang membolehkan niat puasa di siang hari dengan syarat sebelum gelincir matahari. Ya, sebelum gelincir matahari. Ya, seseorang pergi masjid, ya, termenung aja. Ya, imam tanya kenapa termenung? Saya masalah, imam, saya lupa niat semalam. Ya, lupa niat puasa. Jadi imam tanya dia, awak lupa niat puasa, awak bangun sahur tak? Bangun sahur. Awak bangun sahur tu sebab apa? Sebab nak puasa. Puasa apa? Puasa Ramadan, sebab bulan Ramadan. Okey, awak boleh taklid dengan mazhab Hambali. Mazhab Hambali tak niat sahur, tapi tak niat puasa, tapi bangun makan sahur dengan tujuan untuk puasa besok, tu dah kira niat. Awak bangun sahur tak? Sahur tak bangun. Awak ada niat sebulan, awal bulan dulu, ada niat sebulan. Okey, awak boleh bertaklid, ya, dengan niat sebulan ikut mazhab Malik. Ya, boleh bertaklid. Imam tanya lagi, awak niat sebulan, dalam sebulan ni ada tak hari tak puasa? Ada 2 hari, hari tu haid. Contohnya, ya, hari tu ada 2 hari haid. Maka pada ketika itu niat sebulan awak dah batal, disebabkan niat sebulan terbatal dengan berlakunya perkara yang menafikan kemampuan berpuasa sebulan. Ya, jangan dok syok main boleh niat sebulan aja, tapi tak tahu, ya, tak tahu syarat dia. Syarat dia tidak berlaku pembatalan niat. Terbatal niat puasa dengan apa? Dengan riddah, murtad, na'udzubillah. Kalau seseorang murtad, maka niat sebulan dia batal. Semua ibadat dia batal. Ya? Maka riddah membatalkan niat. Yang kedua ialah niat terbatal apabila ternafi kemampuan berpuasa sebulan. Datang haid 5 hari, maka pada ketika itu ternafilah kemampuan berpuasa sebulan, maka niat sebulan juga dah batal. Ya? Maka pada ketika itu masih lagi boleh ada jalan taklid, kata Imam Ibnu Hajar, iaitu taklid pada mazhab Hanafi yang mengharuskan niat sebelum gelincir matahari. Ya, jadi itu kita tengok keluasan fiqh yang sedemikian memberi kemudahan kepada umat. Kita cerita bukan kita nak umat ambil mudah, tidak. Selama mana awak ingat niat, awak wajib niat tiap-tiap malam. Tetapi kalau awak lupa, ada jalan keluar dia. Kalau awak lupa, ada jalan keluar dia. Contohnya, itu ayat sebagaimana, bukan fatwa saya, tak. Imam Ibnu Hajar ada sebut. Dan dalam Hasyiah I'anatul Talibin pun ada dijelaskan. Qala Syekhuna, guru kami Ibnu Hajar mengatakan sekian. Baik. Orang yang kita tadi masalah apa? Masalah orang lupa niat dan dia wajib imsak. Imam Ibnu Hajar kata kesianlah, dahlah dia tu, ya, dahlah dia tak sah puasa, tapi sepanjang hari tak boleh makan, tak boleh minum, tak boleh jima, tak boleh. Ya, tapi nanti wajib qada. Wajib qada pula. Ya. Maka kan mudah kalau kita suruh dia taklid aja pada mazhab lain. Pada ketika itu puasanya sah, dia juga, ya, wajib, tidak perlu qada. Ya, contohnya. Itu gambaran dia. Jadi ini bagi orang yang pegang sungguh dengan Syafi'iyah ni, maksudnya apabila dia tak niat malam,
esoknya dia tak berpuasa, disebabkan dia tak berniat, dia tetap wajib imsak. Tak boleh makan, tak boleh minum. Orang yang macam ni makruh tak dia bersugi selepas zawal? Tidak makruh. Itu perbahasannya tu. Ya, dia tidak makruh untuk, ya, la yukrahu lahu siwak ba'da zawal. Maka dia tak makruh untuk bersugi walaupun selepas gelingkir matahari. Sebab apa? Sebab dia bukan orang yang berpuasa. Kemakruhan tadi itu hanya pada shaim saja, pada orang yang berpuasa. Wa huwa kadzalika li'annahu laisa bisaimin. Ya, karena dia bukanlah orang yang berpuasa pada hakikatnya.